Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Kita akan sambung untuk bahagian yang kedua, jam yang kedua, part yang kedua. Satu poin 2C, susun atur pengeluaran. Susun atur pengeluaran ini melibatkan penyusunan yang akan dijalankan oleh pihak pengurusan terhadap mesin, jentera, stesen kerja dan tempat penyimpanan serta kedudukan tempat dan lorong dalam sesebuah lokasi pengeluaran. Bermaksud bahawa susun atur pengeluaran ini merujuk kepada bagaimana pihak pengurusan meletakkan mesin ataupun jentera ataupun stesen kerja ataupun tempat penyimpanan yang bersesuaian dengan keluasan kilang ataupun keluasan tempat operasi. Yang mana tujuan susun atur ini dilakukan untuk memastikan pengeluaran dapat dijalankan dengan lebih cekap dan efisien. Berdasarkan kepada gambar yang saya sertakan di sini, gambar yang pertama ialah keadaan kilang bakery yang tidak tersusun dan teratur. Keadaan ini akan menyebabkan proses pengeluaran akan tidak dapat dijalankan dengan lancar. Ia akan boleh mengundang kemalangan kepada pekerja. Di samping masalah seperti kebersihan dan sebagainya. Dan gambar yang kedua dan gambar yang ketiga merujuk kepada penghasilan bakery dalam keadaan yang lebih tersusun dan juga lebih kemas. Yang mana keadaan ini membolehkan proses pengeluaran itu dapat dijalankan dengan lebih lancar. Seterusnya pelajar, kita lihat kepada apakah objektif susun atur ini. Objektif yang pertama adalah untuk meminimumkan kos pengendalian, iaitu khususnya dari segi penggunaan bahan dan juga mesin serta jentera yang digerakkan. Maksudnya di sini, apabila susun atur itu dibuat dengan betul dan teratur, menyebabkan kos pengendalian itu dapat dikurangkan, iaitu kos untuk menggerakkan mesin ataupun menggerakkan bahan mentah dapat dikurangkan. Yang kedua, menggunakan ruang kilang yang sedia ada dengan cara efisien dan ekonomi. Ruang kilang yang sedia ada akan digunakan secara maksimum. Tidak ada ruang yang ditinggalkan kosong ataupun tidak ada ruang yang dibiarkan begitu sahaja tanpa dimanfaatkan. Dan yang ketiga, memastikan penggunaan tenaga buruh selaras dengan pengendalian susun atur kilang bagi mengelakkan pembaziran tenaga buruh. Bermaksud bahawa keluasan kilang akan menentukan berapakah bilangan tenaga buruh yang diperlukan. Bagi kilang yang besar, boleh mengambil ramai pekerja. Dan bagi kilang yang kecil, ia boleh mengambil pekerja yang lebih sedikit berdasarkan kepada saiz kilang tersebut. Seterusnya, mengelakkan reka bentuk susun atur kilang yang sempit hingga menyukarkan organisasi untuk menjalankan operasi pengeluaran. Susun atur yang betul, yang tersusun, yang kemas akan memudahkan operasi pengeluaran dijalankan dengan lancar. Seterusnya yang kelima, memudahkan interaksi dan komunikasi antara pekerja dengan pekerja dan antara pekerja dengan majikan dalam kilang. Susun atur yang betul akan membolehkan interaksi dan komunikasi itu berjalan dengan lancar. Dengan ini tidak timbul sebarang masalah komunikasi yang terputus ataupun komunikasi breakdown di antara
pekerja dan dengan pekerja ataupun dengan majikan. Seterusnya yang keenam, memudahkan pergerakan keluar masuk produk dari kilang dan mengelakkan pergerakan yang membazirkan tenaga dan masa. Penyusunan yang betul membolehkan pergerakan keluar masuk produk. Maksudnya bahan mentah ataupun produk yang dah siap, output itu dapat digerakkan dengan mudah. Dan apabila pergerakan itu mudah, ia akan mengelakkan daripada kerosakan bahan mentah ataupun kerosakan pada output. Yang ketujuh, memudahkan aktiviti promosi produk dan penguatkuasaan langkah keselamatan dalam kilang. Apabila susun atur dibuat dengan kemas, tersusun mengikut prosedur yang ditetapkan, langkah-langkah keselamatan di dalam kilang dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan ini, keselamatan pekerja akan dapat dipastikan. Kemudian, yang ke-8, mengurangkan masa pembuatan dan kitaran pembetulan produk dan menggalakkan kefleksibelan dalam proses tertentu. Penyusunan yang betul akan menjimatkan masa. Penjimatan masa akan berlaku. Dengan ini, produktiviti akan meningkat. Ini adalah 4 jenis susun atur pengeluaran. Bermula dengan susun atur tetap, susun atur proses, susun atur produk dan susun atur seluler. Apakah yang dimaksudkan dengan susun atur tetap? Susun atur tetap ini adalah kaedah mengumpulkan aktiviti pengeluaran seperti sumber manusia, bahan mentah dan peralatan di lokasi pengeluaran. Disebabkan oleh saiz yang besar dan berat, barangan tersebut akan diletak tetap di tempat pembuatan. Peralatan, mesin, bahan mentah, jentera dan pekerja akan dibawa ke kedudukan yang telah ditentukan untuk melakukan proses-proses pembuatan. Kaedah penyusunan ini sesuai bagi produk yang mudah pecah, pukal atau terlalu berat untuk dialihkan. Kedudukan produk yang dihasilkan tetap manakala sumber-sumber pengeluaran dibawa ke lokasi. Contoh, membina bangunan, membina rumah, empangan, jambatan, kapal terbang, kapal dan sebagainya. Maksudnya di sini, untuk susun atur tetap, bahan mentah ataupun sumber manusia ataupun peralatan akan dibawa di mana lokasi itu hendak dibina. Sebagai contoh, apabila sesebuah syarikat hendak membina sebuah bangunan, semua bahan mentah dan juga sumber manusia akan berkumpul di tempat di mana bangunan tersebut hendak dibina. Dan setelah bangunan tersebut siap dibina, bangunan itu akan berada di lokasi tersebut. Jadi, susun atur tetap ini hanya sesuai bagi produk yang mudah pecah. Sebagai contoh di situ adalah akuarium yang besar. Yang mana akuarium itu apabila digerakkan atau dipindahkan, risiko untuk pecah itu adalah tinggi. Dengan ini, akuarium tersebut akan dibuat di mana lokasi akuarium tersebut hendak diletakkan. Ini adalah contoh berkaitan pembinaan bangunan untuk susun atur tetap. Di mana di sini kita dapat lihat bagaimana pekerja, mesin, bahan mentah akan dikumpulkan di lokasi di mana aktiviti pengeluaran hendak dijalankan. Dan ini adalah susun atur tetap bagi pembinaan kapal terbang Boeing 797.
di mana faktor-faktor pengeluaran akan dikumpulkan di kawasan pengeluaran. Seterusnya, yang kedua adalah susun atau proses. Iaitu aktiviti pengeluaran disusun dengan mengumpulkan manusia dan alatan yang sama fungsinya dalam satu tempat. Susun atur secara proses dikenali sebagai susun atur fungsian atau job shop. Ia melibatkan pelaburan yang sedikit kerana peralatan dan mesin boleh dikongsi guna serta tidak terhad untuk pengeluaran satu jenis produk sahaja. Produk akan bergerak dari satu bahagian ke bahagian lain untuk disiapkan. Sebagai contoh, peralatan mengecat diletakkan di bengkel dan alat ganti diletakkan di bahagian alat ganti. Contoh susun atur proses seperti perkhidmatan hospital. Kita maklum bahawa di hospital terdapat beberapa bahagian seperti bahagian rawatan, bahagian farmasi, kemudian bahagian ward dan beberapa bahagian yang lain. Contoh lain seperti sekolah, yang mana sekolah ini kita boleh bahagikan kepada beberapa tempat seperti bilik guru, pejabat, kelas, makmal, pusat sumber, dewan dan sebagainya. Begitu juga dengan pasar raya, bengkel dan bank. Ini adalah contoh susun atur proses di bengkel, di mana mesin akan diatur dan ditempatkan mengikut fungsi penggunaan bengkel. Kita dapat lihat di sini, setiap peralatan ataupun mesin akan diletakkan pada bahagian-bahagian tertentu. Kemudian, ini juga adalah contoh susun atur proses di mana mesin akan diatur dan ditempatkan mengikut fungsi di tempat kerja. Ini adalah contoh susun atur di hospital. Seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, di hospital terdapat beberapa bahagian, iaitu pendaftaran, bilik pemeriksaan, bilik X-ray, farmasi dan makmal. Dan ini adalah susun atur proses hospital. Kemudian yang ketiga adalah susun atur produk. Susun atur secara produk melibatkan penyusunan satu barisan mesin mengikut urutan proses pengeluaran. Mengikut urutan. Urutan maksudnya mesin akan disusun mengikut urutan proses. Contohnya, mesin yang pertama, contoh dia bagi membuat sebuah kenderaan. Proses yang pertama adalah proses membuat rangka. Jadi, mesin rangka akan berada di situ. Seperti mesin welding. Kemudian, yang kedua adalah proses mengecat. Proses mengecat. Jadi, mesin mengecat akan berada di situ. Proses yang ketiga, memasang tayar. Contoh memasang tayar. Jadi mesin untuk memasang tayar ada di situ. Proses yang seterusnya adalah bahagian memasang enjin. Jadi mesin memasang enjin berada di situ. Hinggalah kepada kereta tersebut siap. Penyusunan produk dikenali sebagai barisan ataupun lini pemasangan
atau pengeluaran atau assembly lines. Pada kebiasaannya, satu jenis mesin atau jentera akan digunakan secara khusus untuk mengeluarkan sesuatu produk dalam kilang. Susun atau proses amat sesuai bagi kilang yang mengeluarkan satu jenis produk secara berulangan. Ya, sebagai contoh, kilang mengeluarkan kenderaan seperti kereta. Produk hanya satu iaitu kereta. Dan mesin tersebut boleh digunakan secara berulangan. Berdasarkan kepada standard atau piawaian yang telah ditetapkan. Susun atau produk boleh berbentuk S, L, U, I atau O. Contoh seperti pengeluaran sarung tangan getah, pemasangan kereta, produk elektronik dan minuman. Ini adalah contoh susun atau produk. Dengan cara penyusunan berbentuk I. Stesen 1. Kemudian setelah siap di stesen 1, ianya proses pengeluaran akan bergerak ke stesen 2. Setelah siap, akan bergerak ke stesen 3 dan seterusnya ke stesen 4 dan produk tersebut akan siap. Ini adalah contoh penyusunan atau produk bagi pengeluaran kenderaan. Dan ini adalah contoh susun atau produk berbentuk I bagi menghasilkan jongkong emas. Dan ini adalah susun atau produk berbentuk U dan juga berbentuk L. Seterusnya yang keempat adalah susun atau selular. Ia merupakan satu tindakan menyusun peralatan dan kerja yang serupa ke dalam satu kumpulan atau sel yang sama supaya bahagian proses pengeluaran menjadi lebih kecil serta berkemampuan mengeluarkan produk dengan lebih cepat dan menjimatkan kos pengeluaran. Susun atau selular merupakan kombinasi susun atur secara produk dan susun atur secara proses. Oleh itu, susun atur secara selular mempunyai ciri daripada kedua-duanya. Susun atur produk mengambil kira kecekapan proses pengeluaran yang dapat meminimumkan kos per unit, dan susun atau proses mengambil kira kemampuan dalam menghasilkan pelbagai jenis produk dalam proses pengeluaran. Bermaksud di sini, susun atau selular adalah gabungan daripada dua susun atur, iaitu susun atur produk dan susun atur proses. Dengan ini, susun atur selular adalah kelebihan daripada kedua-dua susun atur produk dan susun atur proses. Contoh susun atur selular seperti enjin diesel, membina enjin diesel dan membina komputer. Ini adalah susun atau pengeluaran untuk selular. Okey. Dan ini juga adalah contoh susun atau selular. Okey, kalau kita lihat kita bermula daripada main component. Main component yang mana di sini kita lihat ini adalah cara untuk membuat mesin photostat kalau tak salah saya. Okey.
yang mana membinanya melibatkan aktiviti yang kompleks. Okey, yang mana untuk bahagian tertentu ia akan menggunakan susun atau produk, dan pada bahagian tertentu ia akan menggunakan susun atau proses. Okey pelajar, ingat ini secara rumusannya. Pada jam yang kedua, kita dah menyentuh tentang reka bentuk pengeluaran. Yang pertama, terdapat 3 reka bentuk pengeluaran, iaitu simplification, standardization dan modular. Untuk jenis pengeluaran, ada 4 jenis pengeluaran, iaitu masa, selanjar, kelompok dan tempahan. Manakala untuk susun atur, ada objektif susun atur, dan yang kedua adalah jenis-jenis susun atur. Ada 4 jenis susun atur, iaitu tetap, proses, produk dan selular. Jadi setakat ini jam yang kedua untuk bab pengeluaran, dan kita akan sambung untuk bab pengeluaran pada jam yang ketiga. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.